Okay, Assalamualaikum and very good morning to all students. Okay, today we will discuss about the paper from Terengganu, SPM Trial 2020. Okay, 2020. Okay, for the section A, table 1 show element in period 3 of periodic table of element sodium, magnesium, silicon, phosphorus. Okay, so this is the okay, this is the question for the paper 2. First question, name one element which is a metal. So from this, so you look sodium, magnesium and aluminium is a metal. So you can write either 3 for this element. Okay, either sodium, magnesium or aluminium. Just buat satu saja. Okay, bila dia kata name, okay, when this question said about the name, so you must do give the full name. So this is a sodium. Contoh. Okay, kalau contohnya kamu buat magnesium, buat panjang-panjang magnesium. Okay, which group is metal? So you look for the magnesium, sodium, that is a 2A1. So that is a group 1. Just buat that group 1 saja. Tapi janganlah pula kamu jawab dekat sini sodium tapi kamu ambil yang kumpulan magnesium, kumpulan 2. So dah salah lah di sini. Okay. Name the element exists as monoatomic. So you know the monoatomic is for the group 18. So which one is group 18? That is a argon. So name the element. So that is a argon. So tulis panjang-panjang, dia kata name. Bila dia kata name, jangan bagikan formula, bagikan nama penuh. Okay, so give your reason. Okay, because the number of shell are octet electron arrangement. Okay, atom argon mesti ada perkataan atom. Okay, atom argon achieve octet electron arrangement. Okay, achieve octet electron arrangement. Okay, so mesti ada perkataan atom. Okay, kalau contohnya kamu tak ada perkataan atom tapi kamu kata argon achieve octet electron arrangement, so jawapan situ sudah salah. Okay ya. Okay, Tinesh, selamat datang Tinesh. Okay, Tinesh sudah siap kerja ke belum Tinesh? Sudah. Okay, sekarang ni paper set structure soalan nombor 1 ya, Terengganu ya Tinesh. Tinesh print out ke dalam Google Classroom? Ya, cikgu. Okay, tahniah. Okay, bila nak hantar essay question? Nak kumpul semua ke? Itulah cikgu. Transport. Tak ada transport. Apa yang senang untuk kamu untuk keluar? Okay, kalau macam itu kamu kumpulkan semua esei paling lewat cikgu nak untuk last esei nanti untuk 2 minggu yang akan datang. Maksudnya sampai yang negeri Perak Tengah nanti. Boleh? Boleh. Ya. Tapi janji hantar boleh ke Tinesh? Saya dah lama dah tak menanda Tinesh punya ni. Dah buat cikgu tapi itulah cikgu. Tak boleh hantar ni. Tak boleh nak hantar. Tak ada transport. Selalu ayah balik bila untuk kerja? 7 macam tu cikgu. 7 hari bulan. Oh, setiap pukul 7 malam. Oh, okey. Mak pun tak boleh nak hantar ya? Tak boleh. Oh, ya ke? Okay, tak apalah kalau macam itu. Okay, kalau macam itu, kalau siapa yang kamu boleh minta tolong untuk tolong hantarkan? Tak ada. Ya, tak ada kod. Tak ada kawan. Tak ada kawan. Kat situ area situ tak ada ya? Kalau macam malam boleh hantar cikgu. Boleh. Boleh hantar malam. Okey. Hantar dekat guard. Kalau you hantar dekat guard, dia akan bukakan makmal fizik lah. Tapi kalau you kata tak apa, tak payah, letak je dekat guard tu. Nanti cikgu ambil dekat guard je pun tak apa. Mereka letak kat guard saja. Nanti inform dengan saya bila kamu hantar. Boleh? Boleh. Okey, yang lain pun Amar dah lama dah tak jumpa. Mana Amar dah hilang dah. Okey, thank you Tinesh. Nanti hantar je Tinesh. Okey, kalau ada masalah bagi tahu saya Tinesh. Ada masalah bagi tahu dengan saya. Okey, jangan senyap saja. Saya tak tahu kamu ada masalah. Okay, thank you. Okay, for the argon, so
achieve octet electron arrangement ataupun atom argon has 8 valence electron. Okay, kalau kamu tak buat perkataan atom salah ya, kamu kena cakap atom argon achieve octet electron arrangement. So for the next question, so this is for the write the chemical equation. So you look here for the chlorine. So chlorine dekat sini. Okay, chlorine dekat sini dia akan react with the water to produce HCl and HOCl. So you must correct your reactant and product. Okay, dah betul. And the balancing equation. So balancing equation pun sudah balance. Cl2 plus H2. Yang ni pelajar selalu silap sebabnya yang ini tak familiar. HOCl ni tak familiar untuk kamu. Okay. So, kena hafal lah. Kalau kumpulan 17, okay, when react with the water, so Cl2 plus H2O akan dapat HCl dengan HOCl. Okay, soalan nombor 2, dia minta untuk kamu punya water changes. So, state the changes. Okay, across the period, left to the right. Yang mana ya? Oh, state the color change dulu ya. State a color change. So, for the sodium, red litmus paper turn to blue. So, you know the sodium is an alkali. So, alkali will change the red litmus paper to the blue. And chlorine. Okay, chlorine pula adalah bersifat acid. So, blue turn to red. Okay, kalau kamu hanya jawab turn to blue, turn to red, tak boleh ya, salah. Kamu kena cakap before and after. Before and after. Okay, before and after. Okay, so sorry ya, ada call tadi. Okay, kemudian pergi kepada state the change in atomic size. Okay, you know, bila daripada kiri ke kanan, dia nak daripada kiri ke kanan, so the atomic size become increase. So, the atomic size become increase. Okay, yang ini, saya nak tanya cakap yang ini. Okay, yang ini pula, okay, from the group 1 to the group 18, so that is from the alkali. Okay, dia akan across alkali semua daripada kumpulan 1, kumpulan 2. Okay, kemudian dekat tengah dia akan dapat amphoteric. Okay, amphoteric tu maksudnya dua-dua sifat ada. Okay, dia ada base dengan alkali. So, amphoteric. Okay, kemudian kita akan pergi terus kepada yang beracid. So, beracid. Alkali, amphoteric and acid. Okay, state the change in atomic size. Okay, atomic size tadi saya kata dia akan semakin bertambah. Soalan ni senang. Okay, sepatutnya kamu boleh dapat skor 9 markah. Okay, Tinesh dapat berapa markah, Tinesh? Itu nombor 1 nombor 1. Untuk soalan nombor 1 ada. Ini jawapan dia. Okay, berapa markah kamu dapat, Tinesh? 9. Okey, Ama? Ama tak ada, dia dah keluar. Jin Hong 9 tak? Tusha 9 tak? Ya, ya. Good. Okey, soalan ni senang, tahap senang, semua senang. Okey, nombor 2. Okey, diagram show the a box of a ointment. Apa ni? Kotak salap. Salap tu apa? Kotak salap. Prevent and treating a diaper rash. Oh, okay. Okay, kemudian dia kata diagram 2.2 show the apparatus setup determine the empirical formula of egg oxide. Okay, what the meaning of empirical formula? Ini semua sepatutnya sudah ingat. So, mesti cakap chemical formula that show the simplest ratio of each atom. Mesti ada perkataan of each atom. Of each atom of the element in the compound. Chemical formula that shows the simplest ratio of each atom of the element in the compound. Okay, the next question. Why is the method diagram 2.2 suitable to empirical formula egg oxide? Okay, untuk eksperimen ini, untuk empirical formula, hanya untuk metal yang reaktif sahaja. Okay, metal yang reaktif sahaja. Metal yang tidak reaktif, kita guna yang combustion tube tu. Okay, yang combustion tube yang kita ada salurkan hydrogen gas. Ingat tak? Okay, kita akan ada salurkan hydrogen gas dekat dalam ini. Okay, yang ini lepas tu kita bakarkan yang dia. Okay, yang ini nanti dia akan keluar. Itu adalah untuk less reactive. Tapi yang ini dia untuk kepada
metal yang more reactive. So, sebab X is reactive metal. Okay, X is reactive metal. Soalan seterusnya. When carrying this experiment, why does the crucible? Soalan ni senang lah, tahap senang. To allow the oxygen gas to enter into the crucible and react with X. To allow oxygen gas to enter the crucible and react with oxygen. Okay, mesti ada perkataan oxygen. Okay, kemudian how to determine the reaction X and X? Ya. Kalau saya tulis to allow complete combustion. Boleh? Boleh. Mesti ada perkataan oksigen tak? Ha? Ada. Ada. Ada, okay. Sepatutnya macam ni. To allow oxygen to enter the crucible to produce the complete combustion. React with X ni maksudnya dia akan mendapatkan complete combustion. Okay, soalan seterusnya. State how to determine the reaction between X and oxygen has complete. Bagaimana kamu nak tahu? Okay, the heating, cooling, weighing process is repeated. Maksudnya dia akan diulang until a constant mass is obtained. Sampailah kamu punya jisim yang kamu dapat itu adalah tetap. Okay, constant mass is obtained. Okay, constant mass of obtained. Okay, kemudian next question. Okay, next question mana Amar tadi dah hilang dah, tak masuk dah dia. Tak ada internet ke? Okay, determine the empirical formula. Okay, bila dapat sahaja soalan untuk empirical formula, Chin Hong, pastikan buat apa Chin Hong? Buatkan table. So, ini adalah berkenaan dengan X dan O. Okay, Tinesh buat table tak? Ada cuba dah. Bagus. So, pertama kita kira dia punya mass dulu. So, mass mesti kat sini kamu tulis dalam gram. Okay, pastikan buat. Biasakan. So, mass ke X. So, sekarang ni untuk kamu dapatkan X sahaja. So, 30.5 tolakkan dengan 24. So, kamu akan dapat X. Untuk dapatkan oksigen macam mana, Tinesh? 32.1 tolakkan yang mana satu? Minus with the 30.5. Okay, 32.1 minus 30.5. Dah dapat mass, kirakan mol. Okay, bagaimana anda kira mol? So, mass kamu tadi bahagikan dengan molar mass. Okay, molar mass X ada 65. So, bahagikan dengan 65. So, molar mass untuk O adalah 16. So, mass tadi bahagikan dengan 16. So, kamu akan dapat jawapan. Okay, lepas itu tak siap lagi. Bahagikan lagi, kamu akan dapat ratio. Okay, ratio ini antara 2 mol itu mana yang paling ringkas, mana yang paling rendah. Okay, so kamu dapat calculate. So, kemudian kamu akan calculate seperti ini. So, kamu akan dapat 1 nisbah 1. So, X. Ini salah ya, bukan Z. XO. Okay, ini X, bukan Z. Kita tak payah, okay? Kamu tak perlu untuk definisikan X apa. Jenuh lah kamu pergi cari periodic table dekat belakang soalan, tak payah. Okay, kamu hanya tuliskan XO. So, ini satu markah, ini satu markah. So, ini kamu dapat lagi empirical formula, satu markah. So, jumlah dia adalah 3 markah. Okay, soalan yang seterusnya. Okay, give two information. Ini pun selalu sangat kita jawab, information. So, kamu sebut mengenai apakah reactant, apakah produk. So, reactant dia adalah sebelum anak panah for the reactant, dengan selepas anak panah adalah untuk produk. Okay, lagi satu kamu cakap mengenai itu baru kualitatif. Okay, kuantitatif pula. 4 mol of all aluminium react with 3 mol of oxygen to produce 2 mol of aluminium oxide. Okay, 4 mol of aluminium react with 3 mol of oxygen produce 2 mol of aluminium oxide. Okay, so calculate semua markah. Berapa markah yang dapat? Okay, Tinesh, berapa markah kamu dapat? 9 tak? 9 je. Good, Tinesh. Okay, Tinesh. Tinesh, nanti bagi tahu saya rumah dekat mana. Kokok saya boleh pergi ambil je ke? Rumah kat Batu apa? Batu 6. Batu 6? Dekat dengan Semesti Tak. Atas lagi?
dekat dengan jalan hutan melaju. Jalan hutan melintang. Okay. Kat situ ada roadblock tak? Ha? Ada roadblock ke? Blok tak ada. Tak ada roadblock. Okey, kemudian kepada soalan nombor 3, Chin Hong dengan Tusha dapat berapa? Dapat 9 markah tak? Dapat. Bagus. Okey, soalannya senang kan Tusha? Kalau lah soalan trial kita macam ini kan Tusha? Mesti dapat 100 markah kan Chin Hong? Okay, so this coral reef form, ya betul. Ini buat tu ya. Okay, calcium carbonate tiny organisma are able to precipitate. Okay, nampak je calcium carbonate. So dalam kepala otak kamu dah tahu this is bab apa? Chapter salt. Okay, nampak calcium carbonate. So state the meaning. Ya, minta meaning pula. So yang ini kena hafal lah. Saya tak boleh tolong. So compound form when hydrogen ion from acid is replaced with metal ion or ammonium ion. Compound form from the hydrogen ion from the acid is replaced with metal ion or ammonium ion, NH4+. Okay, so number 2. Okay, untuk soalan nombor 2. Calcium carbonate is insoluble salt. State an example of insoluble salt that other than calcium. Ambil lah apa-apa. Insoluble salt. Okay, yang insoluble apa dia ya, Chin Hong? Selain daripada calcium. Aluminium carbonate. Aluminium carbonate. Aluminium carbonate. Semua garam karbonat soluble ke insoluble? Insoluble. Except for? Sodium, potassium, ammonia. Good. Sodium, potassium, aluminium. So, selain daripada sodium, potassium, aluminium. Senangnya soalan. Okay, pergi kepada soalan ini. Heating of coral reef powder. Okay, the gas released from the experiment turn lime water to the chalky. State the name. Ya Rabbi, selagi senang. This is the carbon dioxide. Dia nak nama kamu kena bagi nama panjang. So, pelajar dia akan silap bila dia bagi dalam formula CO2. So, CO2 salah. So, carbon dioxide. So, experiment to prepare the egg salt. So, lead to nitrate and sodium chloride. So, kamu akan dapat dekat sini adalah sodium nitrate, precipitate of egg salt. Kemudian kamu keringkan. Okay, sodium nitrate, kamu tahu that is a soluble salt. Okay, state the type. Okay, state the type. So, this is the what? Reaction. Okay, this is the double decomposition. Sodium nitrate. Oh, dia nak precipitate X. So, dekat sini, okay, dekat sini PbNO3. So, kita nak tengok apakah garam yang terhasil. Okay, PbNO3, which one is insoluble? Ini confirm dia akan jadi insoluble punya. Okay, plus sodium nitrate, sodium chloride, Na. Nanti sabar ya, saya punya drawing tablet tak sampai lagi. Nanti saya lukis cantik-cantik daripada sini. Kan Chin Hong ya, minta maaf ya Chin Hong, tulisan tak cantik. Nanti saya punya drawing tablet sampai, saya akan tulis cantik-cantik. Okay, PbCl2 plus sodium nitrate. So, sodium nitrate ni soluble ke insoluble? And soluble. So, yang insoluble yang mana? Belakang. Lead chloride. Lead chloride. So, kita tak nak sodium nitrate. Kita nak lead chloride. So, this is the soluble salt. This is soluble salt. So, soluble dia akan jadi insoluble salt dan soluble salt. Okay? Tinesh, tengok ya, berhati-hati betul-betul. Tulis, catatkan dekat situ. Okay, this is the soluble. This is soluble. So, this is insoluble. See, this is for soluble salt. So, this is the double decomposition reaction. State the name of egg salt. So, egg salt ini adalah
lead chloride. Okay. Write the chemical equation. Okay, dah saya dah buat dah. Cantik dah saya buat. So, PbNO3 tu, okay. Lagi satu saya punya tadi tu tak seimbang. Cl2 dekat sini, so 2 Cl. So, barulah sama. Okay, lead chloride. Dia suruh namakan ke Chin Hong? Dia suruh namakan ke state sahaja? State the name. So, bila dia kata nama, tolong tuliskan nama dia panjang-panjang. So, yang ini tadi double decomposition reaction. Lead to chloride. Contoh Tusha, kamu buat lead chloride. Betul ke salah? Salah. Dia kena lead to chloride. Okay? Lead to chloride. So, ini adalah seimbang. Mesti reaktan dengan reaktan dan produk mesti betul. Dan mesti balancing. Okay. Kemudian, next question. Okay, next question. Kalau dalam soalan garam, soalan neutralization, mesti dia ada minta untuk calculation confirm. So, dia minta kada calculate the mass of X salt. So, apa maklumat yang dia bagi? Maklumat yang dia bagi adalah ini saja. So, untuk sodium chloride. So, dia bagi maklumat yang ini. Dia nak apa? Dia nak calculate of X might. Okay, yang ini dia nak mass. So, kaitan antara siapa? Okay, kaitan antara ini dan ini sahaja. Yang ini ada kaitan? Tak ada kaitan. So, jangan nak ambil yang ini. So, pertama sekali, kirakan number of mole of sodium chloride. Okay, tuliskan number of mole sodium chloride N equal to MV over 1000. So, MV. So, divide 1000, 0.01 mole. Okay, ini 1 mark for you. Okay, then you write the ratio. Okay, kalau untuk pelajar saya, sila buat ayat penuh. 2 mole of sodium chloride will produce 1 mole of lead chloride. If 0.01 mole of sodium chloride will produce, okay, daripada mana kamu dapat 0.05? 0.01 times 1 divide with the 2. So, kamu akan dapat jawapan ini. 0.05. Okay. Kemudian, when you get the number of moles PbCl2, kamu pergi kepada apa yang dia nak. Dia nak mass of lead chloride. So, the number of mole times with the molar mass. So, you got 1.39 gram. Okay. Tusha, dapat 10 per 10 tak? Ya, cikgu. Chin Hong? Ya, cikgu. Dinesh? Ya, cikgu. Bagus, Dinesh. Dinesh jangan tipu Cikgu Ziana tau. Ya, cikgu. Ya, Cikgu. Kesian, Dinesh. Okay, nanti saya akan, untuk minggu depan kita akan bincang XX. Okay, untuk pengetahuan, yang XX tu adalah Melaka tau. Negeri Melaka. Okay, negeri Melaka. Okay, minggu depan kita akan semak untuk negeri Melaka. Okay, kemudian kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Kita pergi soalan, okay, number 4. Setup of electrolysis sodium nitrate. Oh, nampak electrolysis. Jangan pening, Dinesh. Jangan pening. Okay, apa-apa pun terus jawab. Okay, yang ini dia bagi sodium nitrate. Dia bagi carbon. So, this is the electrolysis. So, write the formula of the all ion in sodium nitrate. So, dalam sodium nitrate, kamu tulis dulu dalam sodium nitrate ada apa? So, sodium ion, hydrogen ion daripada air sebab dia adalah solution. Tambah lagi dengan dalam N ion dia adalah nitrate. Okay, nitrate. Satu lagi adalah hydroxide ion. So, ada 4 ion. Pastikan jangan tinggal. Dia tak suruh tulis sama. Dia kata formula. So, kamu buatkan dia formula dia sahaja. Okay, electrode Q as a cathode. Okay, Q as a cathode. Betul lah sebab dia sambung dengan bateri yang kecil, yang pendek. What is a mean of cathode? So, cathode mean electrode that's connected with the negative terminal of cell. Okay, ataupun kamu cakap electrode in which reduction occur. Okay, negative terminal of cell ni lagi senang lah sebab cathode ia adalah negative electrode. Okay. Okay. What is a gas Y? So, jom kita buat sama-sama. Okay. Ini kita ada sodium, hydrogen, nitrate dengan ini. Ini adalah anion. Okay. Ini adalah anion. Sekarang dia nak cation. So, cation, cathode. Cathode. Okay. Cathode, cation. Dua ini dia akan pergi ke cathode. So, cathode kamu adalah Q. So, cathode kamu antara sodium dengan hydrogen. Siapa yang akan easier to discharge? Semakin turun
electrochemical series, okay, semakin turun ECS, okay, it easier to discharge. Okay, between sodium dengan hydrogen, kita akan pilih hydrogen. So, hydrogen here will discharge. Okay, bagaimana dia akan discharge? Dia akan menerima ke menderma. So, hydrogen dia akan menerima elektron untuk menjadi hydrogen gas. So, ini seimbangkan dua alamat buruknya. Dua kat sini. Ha? Dia cari ya. Okay, so apakah gas yang terhasil dia kata? So, that is a hydrogen gas. So, senang saja. Okay, Tinesh. Boleh Tinesh ya? Okay, antara nitrate dengan hydroxide, siapa yang akan terpilih Tinesh? Kalau untuk anon. Untuk P. OH. So, OH akan, boleh tak ingat tak dia punya equation? Hydroxide akan menderma ke menerima? It will? 4 orang hutan, ingat tak? 4 orang hutan. Apa dia? 4 OH minus akan hasilkan 2 oren lagi air lagi dengan elektron. 4 elektron. Tak seimbang lagi. 2 air. Okey, boleh. Ingat dah. Tulis kat situ. Tinesh tulis kat atas sekali. 4 OH minus, anak panah, O2 tambah oksigen tambah water tambah 4 elektron. Okey. Kepada soalan yang seterusnya, gas X collected at anon. Gas X can reclineless glowing wooden meter. Half the. Nampak? Dah siap dah Tinesh. So, kamu transferkan sahaja. Okey. Yang ini, explain your answer in B2. Alamak tertinggal. Okey, sebab sodium ion and hydrogen ion move to cathode. Okey, yang seperti saya cakap tadi. Cat ion dekat sini, dia akan pergi ke cathode. Cat ion akan pergi ke cathode. So, hydrogen is selected to be discharged. Jangan kamu salah term pula ya Chin Hong. Kadang-kadang pelajar kata hydrogen ion is selected to ionize. So, dah salah. Automatik salah. Apa beza ionize dengan discharge? Okay, ionize, kamu tambahkan dia menjadi ion. Discharge, dia nak buang ion dia. Dia nak buang charge dia. Bukan ion. Dia nak buang charge dia. Okay, oxidize, dia nak jadi ion. Okay, hydrogen ion is selected. Kalau kamu kata hydrogen is selected, kamu tak ada perkataan ion pun salah. Mesti lengkap. Hydrogen ion is selected to be discharged because hydrogen ion is lower than sodium ion in electrochemical series. Electrochemical series ni pun tak boleh buat ECS. Kena tulis panjang. Electrochemical series. Electrochemical series. So, ini faham ya? So, ini saya dah bagi tadi jawapan. Ya. Apa dia? Ada apa Cina? Apa dia Tiash? Kalau hydrogen ion is selected because hydrogen ion is lower than sodium ion in electrolysis. Oh, kamu terus cakap hydrogen is lower in the bukan discharge. Okey, tak apa sebab dalam soalan ni dah ada selective discharge. Tak apa, boleh diterima. Okey, sebabnya di atas soalan dia dah ada cakap tentang selective discharge. Siapa yang akan dipilih untuk discharge? Boleh. So, kamu cakap hydrogen ion is selected because hydrogen ion is lower than sodium ion in electrochemical series. Okay, lepas ni tulis dia, ya Tinasha, mesti tulis to be discharged. Okay? Okay, so diterima dah jawapan ni sebab soalan dia ada bertanya dah. Okay, pergi kepada soalan yang seterusnya. Rosli discover his key is made up of the iron has rusted. By using the knowledge, this is how the solve. So, ini kamu gunakan proses electroplating. So, jawapannya electroplating of key, okay, copper, using copper to sulfate. Sebab apa? Sebab dia kata, dia tak ada kata dia nak pakai copper. So, tak kisahlah kamu nak pakai apa pun. So, senang kamu pakai copper lah.
So using the copper sulfate, mesti ya electroplating dia punya cation itu mesti sama seperti dia punya electrode. Okay, yang kamu nak plating kan. Okay, what the metal we want to plating? The metal we want to plating here is copper. So copper using, okay, key with the copper using the copper to sulfate, yang mana key tu at a cathode. Cathode yang mana? Dia sambung dengan bateri yang pendek. Okay, copper as anode. So copper dekat yang panjang. So copper yang kat sini, electrode, the key dia adalah dekat yang pendek. Okay, itu sahaja. So ini dapat 3 markah. So 10 markah dekat sini. Okay, kirakan markah kamu dapat 3 markah tak? Okay, Chin Hong 10 markah. Tusha 10 markah. 9 ni bro. Mana yang salah? Saya dah tulis tu copper tu sulfate tu dah tulis. Solution dah tulis. Copper to sulfate saja. Solution tak tulis. At least kamu tak aqueous ada. Solution saya dah tulis. Loh. Okay, kalau selalunya, kalau 3 markah, dia mesti ada 3 point. Kalau kamu sekadar tulis anode dengan cathode, berapa markah dah kat situ, Tusha? Baru 2 markah ya, Tusha? Okay, so kena tambahkan satu lagi untuk dia punya electrolyte. Okay. Okay, Chin Hong 10. 9. 8. 9. Mana salah? Dah tulis solution. Tak tulis solution sama. Dinesh, mana salah? Tu di tak jawab tu. Yang mana? 4D. Ah, Oh, 3 markah 4D. Apa tak jawab? Kan electroplating, tak electroplating yang kamu gunakan, okay, bila dekat dalam beaker yang mana kamu ada anode, kamu ada cathode, yang kat cathode tu kamu mesti sambungkan dengan key, apa yang bahan yang kamu nak. Okay, contohnya dengan key. So yang ini adalah kamu sambungkan dengan dia punya electrode dia. Okay ya? Lepas ni ingat ya Tinesh ya? Okay. Electrolyte dia Tinesh mesti sama seperti metal yang kamu gunakan dekat cathode. So contohnya kalau sini dia pakai copper, so sini pun mesti ada perkataan copper. Copper apa? So mesti soluble lah. Okay, copper sulfate. Jangan copper sulfate je. Copper sulfate solution. Okay, lepas ni jangan tinggal. Jangan tambah 7 markah je Tinesh. Rugi. At least kamu ada cakap tentang anode dengan cathode. Okay Tinesh. Lepas ni jangan tinggal ya. Okay, soalan nombor 5. Okay, soalan kepada nombor 5. Pergi kepada soalan nombor 5. Okay, ini adalah, nampak je soalan macam ini. Ni confirm dia adalah untuk rate of reaction. Okay, mass of calcium carbonate against time for the reaction between calcium carbonate and hydrochloric acid. In this experiment, 5 gram of calcium carbonate is added. Okay, to study the rate of reaction. Okay, write the chemical equation. So this is the reaction between calcium carbonate dengan CHCl. So calcium carbonate, CaCO3, jangan tinggal jawab. Okay, jangan boleh careless mistake sebab kamu dah banyak dah latihan tentang ni. So dia akan tindak balas dengan HCl. Okay, HCl. So akan dapat di sini calcium chloride. So CaCl2 plus, okay, kita akan dapatkan carbon dioxide. Okay, carbon dioxide tambah dengan air. So H2O. So bila dia akan seimbang, so 2 dekat sini, so 2 dekat sini. So H, O ada 1, 2, 3, okay cukup. So 2 markah. So reaktor dan produk adalah betul, so 1 markah. Kamu balance pun 1 markah. So CaCO3 tambah 2 HCl, CaCl2, H2O dengan carbon dioxide. Okay, next question. Why is the curve remain constant after T second? Kenapa dia kata dekat sini constant? Okay, because all the hydrochloric acid ataupun all the hydrogen ion has completely react with the calcium carbonate. Tak payahlah cakap hydrogen ion. Kalau hydrogen, cakap je hydrochloric acid. All the hydrochloric acid, okay, kamu nak cakap hydrogen ion pun boleh, tak ada masalah. All the hydrochloric acid has completely react. Kenapa? Sebabnya hydrogen ion dekat sini. Okay. So hydrogen ion. So hydrogen ion atau hydrochloric acid has completely react with calcium
carbonate. Okay, next question. Determine the mass unreacted calcium carbonate in this experiment. So unreacted adalah dekat sini lah. Dekat sini adalah 2.5. So dia nak apa? Dia nak ni tertinggal ke? Determine the mass unreacted. So dia ni yang inilah 2.5 gram. Okay, so kemudian dia kata lukiskan. So lukiskan untuk eksperimen ini. So pastikan functional diagram. Okay, apa maksud functional diagram? Sekali lagi saya ulang, stopper kena keluarkan. Kamu punya ini kena masuk ke dalam ini. Kemudian air kamu ni mesti dash-dash. Okay. Kemudian ini untuk functional. Untuk label, pastikan ada perkataan kalsium karbonat, mesti ada hydrochloric acid, mesti ada water. Baru kamu dapat 1 markah untuk label. Okay, pastikan yang ini dapat 2 markah. Okay, soalan seterusnya. In the experiment is repeat by temperature 40 degree to other factor remain unchanged. Sketch. Okay, same exists in diagram 5.2. Kenapa? Yang pertama ni dia pakai berapa? So, yang pertama tak pakai 30 Celsius. 30 Celsius. So, kalau 40 Celsius maksudnya kamu tambahkan lagi 1 yang dekat sini. So, yang ini lengkungkan dia. Oh, salah. Dia sampai ke bawah. Salah. Itu kalau yang ke atas. So, dia akan sini. Pergi sini. So, untuk curve 40 degree adalah di bawah. Okay, kalau kamu buat 1/time nanti untuk apa namanya? Untuk masa, so kamu akan dapat, sepatutnya kamu akan dapat beginilah. Yang 40 degree, yang kalau macam ini, 40 degree dia di atas, 30 degree dekat sini. Tapi kalau mass dengan ni, mass untuk 40 degree di bawah. Okay, 30 degree di atas. Okay, sebab apa? Sebab pada waktu ini dia punya mass masih lagi banyak. Kalau ini mass ni dah makin turun, makin decrease, makin berkurang. That's why kena hati-hati ya. Nah, kalau dia kata mass over time begini. Okay, kalau 1/time dengan dengan temperature suhu dia, dia punya label dia begini 40 Celsius. Okay, kemudian explain how temperature affect the rate of reaction. Okay, by using collision theory. Ini sekali lagi soalan ini ditanya. Okay, yang pertama apa yang kamu kena cakap? Okay, temperature increase. Okay, cause kinetic energy of particle increase. Okay, kinetic energy. Frequency of collision particle between hydrogen ion and calcium carbonate is increased. Okay, mesti cakap hydrogen ion and calcium carbonate increase. And frequency of effective collision increase. Kalau kamu nak tambah lagi, so rate of reaction at the 40 degree is increase. Okay, itu. Okay, kalau kamu nak tambah lagi lah, kadang-kadang soalan ni kalau essay dia akan makin banyak, so tak ada masalah. Okay, kalau essay, kamu cakap lah, temperature in set 2 is higher than a set 1. Baru kamu sambung, temperature increase cause the kinetic energy particle increase. Sambung baru cakap frequency of collision, cakap frequency effective collision. Kemudian kamu akan cakap rate of reaction. Okay, kalau untuk essay lah, selalu akan cakap macam tu. So, rate of reaction of set 2 is higher than in a set 1. Okay, so soalan yang seterusnya, a part of the temperature, state 1 factor. So, kamu boleh cakap tentang katalis, ataupun kamu cakap tentang kamu gunakan powder, iaitu size lah. Okay, maksud size. Okay, pergi kepada soalan nombor 6. Okay, soalan nombor 6 ini adalah constant reactivity. So, this is the oxidation and reduction process chapter. Okay, set 1 is a redox. What is a meaning of redox? Okay, apa maksud redox? Redox ni maksudnya kita ada oxidation dengan reduction berlaku secara simultaneous. Okay, oxidation and reduction occur at the same time ataupun simultaneously. Cikgu, kalau tak saya buat oxidation saja boleh? Salah. Mesti cakap oxidation and reduction that occur at the same time ataupun simultaneous. Soalan seterusnya, write the chemical equation for the reaction set 1. Okay, dia nak set 1. So, carbon tindak balaskan dengan iron oxide. Okay, so di sini iron dia akan keluar. Okay, so carbon dia akan ganti. So, dia akan jadi carbon dioxide dengan iron. So, pastikan balance. Okay, dekat sini, Fe sini ada 2. So, ini ada 3.
Sini ada C ada 1. So, kalau nak jadikan dia 3, letak 3 dekat depan. So, oksigen akan jadi 3 kali 2, 6. So, nak jadikan dia 6 adalah 2 kali 3, 6. So, 2. So, ion dekat sini dah ubah. So, 2 kali 2 dapat 4. So, sebab itu dia tulis kat sini 4 ion. Okay. Kemudian, soalan yang, kalau saya cepat, sila bagi tahu saya ya. State the change of number of ion. So, dekat sini, kamu tengok ya, ion dekat sini, charge dia adalah positif 3. Okay, cikgu, mana cikgu dah tahu positif 3? Okay, Tina, kamu tengok sini. Ini adalah 2. 2 ni asal daripada oksigen. 3. 3 ni adalah untuk ion. So, ion tu mesti charge dia adalah positif 3. Cikgu, kenapa cikgu kata positif? Kenapa bukan negatif? Sebab oksigen ini dah negatif. So, ion ni adalah positif. So, positif 3. So, positif 3 yang dekat sini dia punya charge adalah ini adalah atom. Okay, mana-mana atom dia punya charge oxidation number is a 0. So, positif 3 to the 0. Okay, positif 3 daripada 0. Okay, kemudian which substance undergoes reduction? Okay, bila tengok je sahaja yang ini, bagaimana kamu nak tahu the reduction? So, tengok baik-baik. Okay, so karbon dekat sini akan jadi karbon dioksida. Iron tu akan jadi iron tu oxide akan jadi iron. So, dekat sini dia adalah proses reduction. Okay, tapi dekat sini dia kata reduction. So, siapa yang akan jadi reduction? So, kamu tengok, sebab itu kamu kira tadi positif 3 jadi kosong. So, positif 3 jadi kosong, maksudnya dia adalah berlaku reduction. Siapa yang berlaku reduction? Iron oxide. Okay, iron oxide. Ataupun kamu cakap tentang iron 3 pun boleh. Iron 3. Okay, based on set 1 and set 2 and set 3, explain different in the observation. Set 2 mana? Okay, set 2 and set 3. Kenapa dia no change? Okay, kenapa? Sebab kamu tengok, dia pakai magnesium. Okay, dia mesti, magnesium ni kena duduk dekat bawah. Tapi magnesium ni hakikatnya dalam electrochemical series, dia punya tu adalah di atas. Reactive metal, magnesium adalah di atas. So, maksudnya kalau antara karbon dengan oxide of X, X ini mesti dia adalah di atas daripada di bawah daripada karbon. Sebab itu karbon dia boleh kick X. Magnesium ni di atas karbon. So, dia tak boleh keluarkan magnesium daripada larutan oxide-nya. Sebab itu dia jadi no change. Di sini akan jadi brown solid. Okay, brown ni agak-agak dia apa? Larutan apa? Okay, brown ni selalu copper lah. So, ini mungkin adalah copper oxide. Okay, so soalan dia tadi, explain the difference in observation. Okay, kamu cakap lah kenapa ini ada tindak balas, kenapa satu lagi tak ada tindak balas. So, kamu cakap reaction occur in set 2 but not in set 3. So, ini dah dapat satu markah. Kenapa? Carbon is more reactive than X but less reactive than magnesium. Betul lah. Sebab karbon, okay, magnesium di atas. So, X ini di bawah. Dua-dua ni dalam perkataan oxide tau. So, karbon ni, dia hanya boleh keluarkan, displace the metal from its metal oxide, okay, daripada larutan dia, daripada campuran dia, mesti dia duduk di bawah. Metal tersebut mesti duduk di bawah, baru dia boleh kick. Tapi kalau di atas, dia tak boleh kick. Okay, sebabnya X, okay, X ini less reactive than magnesium. Okay, is less reactive. Carbon is more reactive than X, but less reactive than magnesium. More reactive than X, carbon, more reactive than X, less reactive than magnesium. Okay, sebab magnesium, sebab carbon adalah di bawah magnesium. Okay, so kemudian dia suruh susunkan. So, kamu susunkan lah. So, kamu tahu X tu adalah di bawah. Tengok descending order. Descending order of reactivity. So, semakin ke atas. So, mesti adalah X. Okay, dia makin ke atas ke makin ke bawah? Descending order of reactivity. Okay, semakin turun lah descending order. Okay, descending order. So, mula-mula yang paling reaktif adalah magnesium. So, magnesium, carbon dulu. So, iron adalah di antara ni. So, iron kemudian adalah X. Magnesium, carbon, iron dengan X. Okay, kemudian suggest X. So, suggest X that is a copper macam saya cakap tadi.
Okay, kemudian lukiskan. So, lukiskan seperti biasa. So, senang saja. Pastikan kamu mesti functional diagram. Apa tu functional diagram? Okay, mesti yang ini oxide mesti dash titik. Apa beza titik-titik dengan dash-dash? Dash-dash tu dalam larutan. Okay, kalau titik-titik itu adalah dalam bentuk sebatian ataupun what we call dalam bentuk molten, dalam bentuk compound. Okay, dia bukan dalam bentuk aqueous, bukan dalam air. Okay, kemudian kamu kena label heat, mesti ada label carbon and oxide. Okay, kemudian ini kalau boleh memang kena kamu punya ni mesti ada letak. Ya, dia tak boleh wire gauss tau. Okay, tiba-tiba kamu letak sikit wire gauss, tak boleh. Okay, dia kena direct heating. Okay, direct heating. Dia tak boleh ada wire gauss. Wire gauss tu akan menyebabkan dia punya haba diserap oleh wire gauss tersebut. Okay, so di sini 11 markah. So, dapat 11/11 tak Tinesh? Ya, cikgu. Apa? Okay, good. Tinesh sudah faham bab ini, Tinesh? Okay, boleh. Boleh. Kalau ada masalah, bagi tahu saya. Okay, essay question jangan lupa. Okay, buat. Okay, soalan nombor 7 ini mengenai bukan, chemical for consumer. So, boleh jawab ini chemical for consumer. Okay, Chin Hong sudah siap ke? Sudah. Sudah. So, 7 dengan 8, kamu pilih soalan yang mana? 8 ni, 8. Push, hebat. 8 ni neutralization. Kamu ambil neutralization? Lagi senang. Kenapa tak ambil 7? 7 ni kan tentang ubat, tentang minyak, tentang sabun. Tak. Chin Hong dah lama dah tak hantar essay ya Chin Hong ya. Lepas tu essay pula macam mana boleh sama je jawapan macam skema. Cik jawab. Mana dapat skema? Jujurlah dengan saya tahu kau memang skema. Tak payahlah tengok skema je sayang. Jangan ikut skema je. Buat sendiri Chin Hong. Boleh? Okey. Okey, lepas ni tolong ya. Jangan ikut skema Chin Hong. Macam mana kamu nak ukur kamu punya kesalahan. Okey. So, nombor 8 ini adalah acid and base. Kemudian untuk section C ini adalah latex. Oh, senang. Bab karbon. Mesti yang ini senang. Apa yang senang? Thermochemistry. Oh, soalan nombor 10. Oh, nombor 10 lagi senang. 10 is thermochemistry. Okey, boleh. Kamu ambil nombor 10. Okey, pemilihan soalan pun kena betul. Jangan pilih soalan yang salah. Nanti dapat markah sikit. Lepas tu janganlah confident dengan jawab semua. Kamu buat yang mana confident saja sebab masa kamu tak cukup. Lepas tu bila dapat ada lebih masa tu semak balik. Okey, semak balik. Ya Tusha, nanti janganlah kau jawab semua pula Tusha. Masa SPM nak jawab semua ke essay? Tak. Jangan buang masa Tusha ya. Semak. Semak dulu. Waktu latihan memang digalakkan. Untuk jawab semua. Okey, nanti pemeriksa pun dah menyampah nak jawab, nak nanda kertas kamu sebab banyak sangat. Budak ni banyak betul dia jawab. Okey, tapi jangan risau. Pemeriksa dia akan tanda juga. Okey, pemeriksa akan tanda juga dan dia akan ambil markah yang paling tinggi antara dua soalan tersebut. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 3, kertas 3. Okey, kertas 3 ni saya dah tanda Tusha punya paper ada lagi dekat saya sekarang ni. So, saya tengok pada Tusha punya dekat sini lah ya. Okey. Saya dah tanda dah Tusha punya soalan kertas 3 untuk Terengganu yang lain. Saya tanda untuk design eksperimen je lah. Okey, Tinesh, paper 3 dah siap ke belum? Belum. Saya buat paper 2 saja. Tinesh, setiap kali discussion saya akan semak untuk paper 3 sekali tau. Untuk soalan nombor 1 dulu. So, nanti untuk design eksperimen kamu hantar dekat saya. Boleh? Boleh. So, kerja kamu nanti bila-bila cikgu free, cikgu akan pergi ambil dekat kamu. Kamu jangan risaulah. Okay, contohnya kamu kena hantar essay question dengan design eksperimen untuk bahagian kertas 3. So, 2 benda tu kamu hantar. Okay, untuk kelas kita setiap hari Khamis ni, kamu hanya buat structure question 6 soalan dengan 1 soalan kertas 3.
Yang bahagian depan saja. Tak apa. Jom kita jawab sama-sama, Tinesh. Soalan nombor 1. Dah print dah? Belum. Belum. Dapat 2 je. Okey, cuba tengok sini ya. So nanti kamu jawab. So di sini dia punya, this is the thermometer for the rate of fraction ke? Bukan, thermochemistry. So mesti ada unit. Okay, mesti ada unit dan dia punya displace decimal places pun kena betul. So yang pertama ini adalah 29.9 Celsius. Okay, 29.9 Celsius. Kita tengok jawapan. Tusha punya ni betul, dapat semua dapat 3 markah. So 29.9 degree. So for the highest, so for the experiment 1 is 57.9 degree. The experiment 2, 29.9 degree. The highest is 59.5 degree. Okay, for the experiment 3, 29.9 degree. For the highest is 64.7 degree. Okay, yang ini ke markah. So, dekat sini, Chin Hong dah siap ke belum? Dah. Dah, bagus. So, dapat 3 markah kan Chin Hong? Dapat. Okay, pergi kepada soalan MV. So, MV dia for this experiment state. Okay, manipulated dia adalah metal above copper in electrochemical series. Ataupun kamu sebut sahaja apa metal yang diguna. Iron, zinc and magnesium. Okay, ataupun kamu cakap metal more electropositive than copper. Ataupun type of metal. Kalau dekat sini Tusha kata position of metal in electrochemical series. Betul ke tak Chin Hong? Chin Hong jawab apa Chin Hong? Type of metal. Type of metal. Kalau Tusha kata position of metal in electrochemical series, betul tak? Tak tahu. Macam tak boleh terima kan? Tusha, kenapa kamu buat position of metal ni Tusha? Kenapa buat position? Kenapa tak buat type of metal je? Position of metal, kedudukan logam dalam electrochemical series. Kenapa tak buat type of metal je? Position. Boleh ke position? Nanti saya tanya cikgu saya, boleh ke tak? Saya rasa macam tak boleh terima. Tapi boleh juga diterima position, kedudukan. Ataupun kamu lagi selamat, kamu namakan sahaja semua logam yang kamu nyatakan. Okey, Tusha, kalau kamu tak rasa was-was. Okey. Yang kedua adalah heat of displacement ataupun temperature rise. Constant dia adalah copper to sulfate solution. Kat sini Tusha kata volume and concentration of copper to sulfate. Yang ini boleh. Tusha kata volume and concentration. So, saya ambil gambar Tusha punya jawapan. Okay. Kemudian, state one hypothesis. So, pergi kepada hypothesis. The higher the position of metal in electrochemical series compared to the carbon, the copper, the higher the heat of displacement. Okay. Tusha pun dapat 3 markah. The higher the position of metal in electrochemical series compared to the copper, higher. So, sini position. So, kamu pun boleh betul lah. So, saya bagi markah 3 markah untuk Tusha tadi. MV position of metal. So, saya bagi markah 3 markah. Okay, state one observation. Yang ini Tusha ada masalah sikit. Tusha, dekat sini untuk observation dengan inference tak relate, tak sama. Kalau untuk observation, kamu cakap brown solid deposit. Tapi dalam inference kamu kata exothermic. Ada kaitan tak? Brown solid dengan exothermic? Tak. Kalau kamu cakap brown solid deposit, kamu kena cakap untuk inference iron displace copper. Iron displace copper from its salt solution ataupun from copper sulfate solution. Ya. Okay, tapi kalau Tusha nak cakap exothermic reaction tadi,
kamu kena cakap container, observation kamu kena cakap container will be apa? Will be hot. Contoh, container will be hot. Kamu punya container tu akan jadi lagi panas. Okay, ataupun dekat sini kamu nak cakap tentang itu je lah. Ataupun kamu cakap heat is released to surrounding. Kalau temperature mixture increase, contoh. Okay, temperature of mixture increase. Container, ini observation. Container temperature. Okay, kalau kamu kata exothermic reaction tadi, kamu cakap temperature of mixture increase. Okay, antara observation dengan inference mesti correlate, mesti sama. Okay, Chin Hong, apa yang kamu buat untuk observation kamu, Chin Hong? Temperature of mixture increase. So, you punya inference Exothermic reaction. dia ada kaitan. Okay, kalau Tusha kata bronze solid deposit, Tusha kena cakap iron displace copper from its solution. So, kamu dapat 2 markah. Okay, pergi kepada relationship. The higher the position of metal in electrochemical series, the higher the temperature rise. The higher the position of metal in electrochemical series, the higher the temperature rise. Okay, untuk relationship, untuk heat of displacement, okay, yang ini dia punya ni ada masalah. So, yang dia punya betul adalah Q equal to MC theta. So, you akan dapat 5880 Joule. Okay, yang ini Tusha dapat full mark. Okay, 3 markah. Ini betul. So, yang ini kemudian kirakan number of mole 0.025. So, for the heat of displacement, 5880 divide with the 0.025, you get the 235.2 kilojoule mole negatif 1. So, the heat of displacement mesti kamu letakkan negatif. Okay, mesti letakkan negatif. Okay, pastikan semua betul ya. Okay, kemudian predict. Okay, kalau dia kata soalan ini, aluminium react with copper, predict the heat aluminium. Okay, aluminium dekat mana? So, antara zinc dengan magnesium. So, dia mesti antara itulah. So, heat of displacement. Heat of displacement. So, 336 tolakkan dengan, okay, untuk magnesium, dia punya heat adalah 336. Untuk zinc adalah 210. So, dia nak aluminium. Dia nak aluminium dekat sini. So, 336 kamu tolakkan dengan 210. Lepas tu, kamu bahagikan dengan 2. Okay. Okay. Kemudian, kamu tambahkan dengan 210. Kenapa tambah 210? Tepat. Yang ini, kamu nak tengok berapa perbezaan antara satu metal ke metal yang lain. Okay. Sebab itu, dia buat yang ini. 336 tolak 210. 336 ni untuk magnesium. Zinc ni 210. So, 336 tolak 210 bahagi dengan 2. Kenapa bahagi 2? Sebab perbezaan dia ada 2. 1, 2. Okay. Antara 2 metal. So, tambahkan dengan 210. Kita nak tambahkan dengan 210 sebab aluminium di atas zinc. So, kamu akan dapat 273 kilojoule mole negatif 1. Okay, negatif ya. Sini adalah negatif 273. Okay, kemudian dia nak ionic equation. So, untuk eksperimen 3. So, magnesium, metalnya dia akan displacekan copper because magnesium is more electropositive than copper. So, magnesium plus Cu2 plus, dia akan dapat Mg2 plus tambah Cu. So, metal yang displace adalah magnesium ion. Okay, yang ini pula. This is for the operational definition. What you should be done and what you should be observed. Okay, so temperature increase. Okay, temperature increase. Ini yang kamu nampak. Okay, apa yang kamu nampak? Temperature increase ataupun thermometer reading increase. Okay, when 1 mole of copper ion, tinggal ion ni, copper ion is displaced from copper to sulfate solution by other metals.
Macam contoh jawapan Tusha kat sini, temperature increase. So itu adalah yang kamu nampak, observe. When 1 mole of copper ion is displaced from the copper to sulfate solution by a more electropositive method. Okay, Chin Hong, apa jawapan kamu untuk operational definition? Chin Hong? Temperature increase when 1 mole of copper displaced from salt by Salt tu apa benda? Salt kamu salt solution. kamu kena cakap salt solution kamu adalah copper to sulfate. Copper to sulfate. Okay. Sebenarnya copper displace ke copper ion displace tu Syah? Copper ion displace ke copper displace? Cik faham? Per ion. Copper ion. Copper ion displace. Displace ni maksudnya disesarkan. 1 mol copper disesarkan. Okay. So, soalan yang seterusnya. So, metal can displace yang boleh disesarkan adalah aluminium dengan zinc. So, yang kena displace adalah copper and silver. So, 3 markah dekat sini. Okay, so 3 markah dekat sini. So, soalan yang seterusnya untuk soalan design eksperimen, saya rasa tak ada masalah. Sebabnya soalan dia mengenai kumpulan 1. Senang sangat. Okay, kalau kumpulan 1 ni buat macam biasalah. How does the chemical properties? Kalau ikut kepada jawapan Tusha ni, how does group 1 metal react? Kamu tak cakap reactivity Tusha. Ataupun kamu tak cakap how does chemical properties. Kamu nak tengok sifat kimia dia. Ataupun how does the reactivity of group 1 when react with the water. Okay, Tusha. So, kamu di sini kamu dapat 2 markah. How does the chemical property of lithium and natrium and potassium. Dan di sini dia namakan, dia tak ada cakap group 1. Sebab group 1 tu terlalu banyak Tusha. Kalau group 1 kamu mau tengok hydrogen, ada lithium, sodium, potasium, Hairiza nak kahwin rubila, rubidium ada, cesium ada. So, kamu punya group 1 ini terlalu general. Okay, terlalu general. Sebab MV kamu di sini, kamu sebut lithium, sodium, and potassium. 3 ni je. Okay, kalau boleh jangan buat general. Okay, dekat sini sebab itu saya bagi kamu markah, 2 markah sahaja. How does chemical properties of lithium, sodium, and potassium metal react with water? Okay, so untuk dia punya RV dia adalah reactivity of alkali metal towards water. Okay, yang itu betul. Corresponding constant, that is size. Okay, size of alkali metal mesti sama. Okay, for the hypothesis, the lower the position of group 1, the higher the reactivity. Okay, ataupun going down the group 1, the higher the reactivity. Ataupun kamu nak cakap siapa yang paling reaktif, lithium, sodium atau potassium pun kamu boleh mention. So, dapat 3 markah. Okay, kemudian bahan-bahannya adalah seperti di atas. Knife, forceps, water, basin, filter paper, sodium, potassium. Okay. Okay, contohnya, kamu tak cakap sodium, potassium, lithium. Kamu cakap group 1. Boleh tak? Chin Hong, kamu cakap group 1. Boleh tak? Kamu tak mention pun sodium, potassium, and lithium. Tak boleh ya? Salah. Kamu kena cakap sodium, potassium, dan lithium. Okay. Kemudian ini adalah prosedur. Mesti ada half basin, drop. Okay. Kemudian mesti ada perkataan repeat. Dengan kamu observe and record. Yang itu pun kena ada. Itu benda yang wajib kena ada. Observe and record, repeat. Dan apa yang bahan yang kamu buat. Kemudian kamu buat table yang mana ini adalah MV kamu. Ini adalah RV kamu. Also, type of metal, RV is observation. So, this is lithium, sodium, and potassium. So, dapat 2 markah Tusha. So, dekat sini Tusha hanya dapat 16 markah sahaja. Okey. Itu sahaja untuk hari ini. So, ada apa-apa soalan tak? Tak ada you. Tak ada. Okey. Tinesh ada soalan? Tusha ada soalan? Ada je. Tak ada Tinesh? So, Tinesh siapkan kerja ya Tinesh. Boleh.
Jangan miss. Walaupun kamu tak dapat nak hantar dengan cikgu, jangan miss. Nanti cikgu nak minta tiba-tiba cikgu Ziana datang depan rumah. Macam mana? Mesti kena ada. Okay, Dinesh. Okay. Okay. Thank you for coming, Tusha, Chin Hong, Dinesh. Terima kasih untuk datang ke kelas saya. Okay, so hari ni yang datang adalah Chin Hong, Dinesh, Tusha. 3. Tadi Amar tadi datang tapi dia dah keluar. So 3-4 orang dah lebih kurang. Okay, thank you for coming. Dan jangan lupa untuk minggu depan kita nak buat yang mana, Tusha? Perak Tengah ke Melaka? Melaka. Melaka. Okay, Melaka itu XX ya. Yang saya tulis XX. Itu adalah Melaka. So, Melaka, paper 2, structure dengan paper 3. So, Tusha nanti petang nanti saya akan hantar kamu punya kertas ya, Tusha. Hello. Okay, so thank you for coming. Okay, see you again. Okay, bye. Thank you. Okay, thank you very much.